Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, alhamdulillah hari ini tiba giliran saya untuk berkongsi dengan anak-anak tingkatan 1 terutamanya. Okey, dan terima kasih kepada jawatan kuasa yang memberi peluang untuk saya menyertai program tuition online Perlis Mengaji. Okey, so kita tak nak buang masa, so kita terus untuk tajuk perbincangan kita pada hari ini. So hari ini saya nak bawa kepada anak-anak bidang fiqh pelajaran ke-23, solat mercu kejayaan, unit 1, solat fardu. Okey. So kita tengok dulu apa yang dalam masa yang diberikan kepada saya ni, apa objektif yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, so kita tengok yang pertama, anak-anak dapat menyatakan maksud solat menurut bahasa dan juga istilah. Yang kedua, menerangkan akibat kalau kita meninggalkan solat beserta dalil dia. Okey, ada orang tanya kenapa nak tinggal solat. Okey, ni nanti dalil dia kita tengok. Okey, akibat. Yang ketiga, menyatakan syarat wajib dan syarat sah solat. Yang keempat, menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan yang kelima, menerangkan rukun solat. InsyaAllah lah untuk hari ini saya akan cuba menghabiskan kelima-lima objektif kita. Okey, kita tengok yang pertama dulu, pengertian solat. Menurut bahasa, solat ni ialah doa. Okey, so doa maksudnya dalam solat ni bermula daripada awal lagi sampai habis adalah doa, kita minta pada Allah. Okey, yang istilah, beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat ni gabungan ucapan dan juga perbuatan. Okey, tapi perbuatan tertentu dan juga ucapan tertentu. Bukan suka-sukalah kita nak berucap dan juga bukan juga suka-suka perbuatan yang kita nak masukkan dalam solat. Nanti kita akan tengok apa dia ucapan dan juga perbuatan dia. Okey, solat wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam yang cukup syarat-syarat. Okey, 5 kali sehari semalam dalam waktu dia. Dia ada waktu-waktu khas, bermula dengan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, so 5 ni sebenarnya dah Allah dah bagi diskaun dah daripada 50. Mula-mula sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, 50 waktu yang Allah fardukan pada kita. Ulang-alik Nabi naik jumpa Allah. Okey, last kali 5. So inilah dia 5. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka dirikanlah solat itu dengan sempurna sebagaimana biasa sesungguhnya. Sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Okey, akibat meninggalkan solat. Okey, ramai sebenarnya dekat luar sana kan yang tak solat. Okey, so meninggalkan solat dengan sengaja adalah satu dosa besar. Okey, walaupun orang nampak ke orang tak nampak ke, okey, tapi tetap dicatat sebagai dosa besar. Dan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja boleh menjadi penghuni neraka jika tidak bertaubat. Allah kata apa dalam surah Al-Mudassir ayat 42 43,
Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Maka mereka menjawab, kerana kami dahulu adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Okey, so ini akibat meninggalkan solat. Okey, syarat wajib solat ada 4. Maksudnya kalau kita dah penuhi kalau kita ada 4 ni, kita dah wajib solat. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, berakal. Okey, orang yang berakal wajib solat. Orang yang waras wajib solat. Orang yang gila, orang yang tak waras tak wajib ke atas dia pun untuk bersolat. Okey, yang kedua, orang Islam. Okey, so semua depan saya ni orang Islam lah, jadi wajiblah untuk kita solat. Okey, ada orang tanya, Ustazah, habis tu orang bukan Islam tak solat ke? Dia sembahyang lah cara masing-masing. Ada agama Kristian, ikut dia lah. Okey, tapi kalau kita orang Islam, wajib kita solat yang 5 waktu ni tadi. Okey, yang ketiga, baligh, ataupun kita duk sebut cukup umur. Okey, untuk orang perempuan usia baligh adalah seawal. Okey, 9 tahun. Apa tanda-tanda dia? Bila dia dah datang haid, maka dah baligh-lah, datang haid kali pertama. Okey, so untuk orang lelaki, bila usianya awal baligh, seawal 12 tahun. Okey, seawal 12 tahun. Jadi berbeza-beza. Bukanlah bila saya kata macam tu, okey 9 tahun balik. Tidak. Dia tunggu dia punya kata apa? Kalau yang perempuan haid kali pertama, so itu adalah balik. So bila dah balik, wajiblah kita solat. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Orang lelaki tak ada haid dan nifas. Haid ialah darah yang keluar. Untuk orang perempuan, darah yang keluar setiap bulan, manakala nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Jadi kalau orang perempuan waktu dia datang haid dan juga nifas, okey, tak wajiblah solat, tapi selain daripada tu wajib solat. Okey, so 4, berakal, Islam, baligh dan suci daripada haid serta nifas. Okey, itu tadi syarat wajib. Okey, ada 4 tu wajib dah solat. Ini syarat sah. Okey, ada 5, maksudnya kalau kita tertinggal salah satu daripada syarat sah ni, solat kita tidak sah. Okey, yang pertama kita tengok apa dia? Yakin masuk waktu solat. Okey, so macam mana kita nak tahu solat masuk waktu dah? Paling mudah sekali lah ni, azan lah kan, azan berkumandang. Okey, so maksudnya dah azan. Selain daripada azan, masing-masing lah ni ada telefon pintar kan, so kita boleh muat turun aplikasi waktu solat. Jadi setiap kali masuk waktu solat, azan berkumandang lah di telefon kita, so kita tahulah masuk waktu solat. So janganlah pula nanti belum waktu kita dah solat, solat kita tidak sah. Okey, yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Sebelum solat kena cek badan kita, pakaian kita, tempat kita nak solat tu, make sure tempat yang bersih. Badan kita, seboleh-bolehnya kita mandi, bersihkan dulu. Tengok kat badan ada tak najis apa-apa, pakaian kita ada tak terlekat sebarang najis. Okey? Yang ketiga, suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Okey, hadas besar ni, okey saya sebut. Yang pertama, hadas besar contohnya haid, nifas ataupun keluar air mani. So itu hadas besar. Okey, manakala hadas kecil, kalau kita buang air kecil ataupun buang air besar, so itu kita dikategorikan berada dalam keadaan hadas kecil. So kena bersuci lah. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita kena mandi wajib. Kalau kita berhadas kecil, cukup sekadar lepas dah cuci tu berwuduk sahaja. Okey, yang keempat, menutup aurat. Lelaki ke perempuan ke bila nak solat menutup aurat. Kalau orang perempuan bila nak solat pakai telekung kan, tutup elok saja aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kalau lelaki, aurat lelaki daripada mana? Daripada pusat hingga lutut. Okey, jangan tutup pusat dan lutut sahaja. Pusat sampailah lutut. Jadi orang lelaki ni walaupun kata pusat hingga lutut, janganlah semayang tu pakai kain saja, baju tak pakai. Itu adab, di antara adab kita dengan Allah. Okey, pakailah baju elok-elok, pakai kepiah, pakai songkok, okey, pakai kain pelikat ke seluar ke, kita pulanglah. Okey, dan satu lagi, Ustazah nak pesan juga, kadang-kadang orang lelaki ni dia pakai seluar tu, dia punya apa kita panggil?
cawat dia pendek kan. Lepas tu t-shirt pula pendek. Apa berlaku bila dia sujud? Okey, so kena check juga. Okey. Dan yang kelima, syarat sah solat ialah menghadap kiblat. Okey, kena tahulah kiblat kita ke mana kan? Pergi check. Even kalau kita pergi check in hotel ke homestay mana-mana ke, lah ni dah ada dah. Kita tengok je belah atas tu ada dah arah kiblat. Paling mudah sekali kita buat macam mana? Sama juga tadi, install lah dalam kita punya telefon pintar tu aplikasi check arah kiblat. Jadi ada 5 syarat sah. Kalau kita tinggal salah satu daripada dia, solat kita tidak sah. Okey, so yang pertama check masuk waktu, yang kedua check badan, pakaian tempat kita kena clear daripada najis, yang ketiga suci daripada hadas besar dan hadas kecil, yang keempat tutup aurat. Okey, dan yang kelima kenalah menghadap kiblat. Okey, so syarat sah solat. Okey. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, ada 7 perkara yang membatalkan solat. Bila kita solat, kita buat salah satu daripada perkara-perkara ni, solat kita yang batal. Okey, so kita tengok yang pertama, meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Sekejap lagi kita bincang rukun solat. Ada banyak, ada 13. So kalau kita tinggalkan salah satu daripada dia, solat kita batal. Kena ulang sekali lagi lah solat tu. Okey. Yang kedua, terbuka aurat dengan sengaja. Baik lelaki ataupun perempuan. Macam Ustazah dah sebut dah tadi kan, yang kalau orang lelaki kena cek seluar tu kadang-kadang cawat dia pendek. Jadi bila sujud, dah terbuka dah. T-shirt pula pendek juga kan. So jadi terbuka aurat. Okey, yang ketiga, makan atau minum. Bila kita sebut makan atau minum ni bukanlah bermaksud ambil pinggan nasi lemak ke mi kari ke makan waktu solat, tak. Okey, kadang-kadang ada orang sebelum dia solat dia makan dan dia lepas tu berwuduk, dia kumur dia tu tak sempurna tau. Jadi masih ada orang kata apa? Sisa-sisa makanan dalam mulut. So bila nak solat tu, kadang-kadang time nak solat tu lah, masa tu lah nak main-main lah dengan gigi lah, apalah, jadi terkeluar sisa makanan, makan, telan. Okey, so itu dikira sebagai makan. Okey, so batal lah solat dia. Okey, seterusnya berpaling dada dari arah kiblat. Ni dada kita. So ni arah kiblat. Okey, so kalau kita pusingkan dada kita tu, okey, so batal lah solat kita. Ada orang tanya, Ustazah kalau nak pusing kepala boleh ke? Kepala boleh. Pusinglah kiri ke kanan ke, nak tengok atas ke, cumanya makruh. Okey, makruh lah sebab apa? Kita mata duk tengok merata-rata kan. Okey, so elok-eloknya sunat mata kita ni pandang ke tempat sujud. Jadi kena jagalah dada kita tu biar tetap ke arah kiblat. Okey, 5, terkena najis pada badan, pakaian ataupun tempat. Okey. Contohnya katalah kan, tengah solat elok-elok, sebelum solat kita dah cek dah. Kita dah cek badan, kita dah cek pakaian, kita pun dah cek juga tempat dan memang clear dah. Tak ada najis, tak ada apa semua, bersih dah apa semua, kita pun solat. Tiba-tiba mailah kucing. Okay, mai kucing jalan dekat sejadah kita, pergi kencing ke, berak ke, okey? So berhentilah solat, janganlah teruskan solat juga. Okey? Ataupun ataupun ada orang yang ada masalah, dia sakit perut, cerit-berit. Kadang-kadang minta maaf lah saya kena sebut, bila tengah solat kadang-kadang orang yang sakit perut cerit-berit ni dia terbatuk ke ataupun dia terbersin ke, kadang-kadang dia terkeluar sekali. So kena hati-hatilah pada masa itu. Okey? Okey, yang keenam, berdehem, ketawa, menangis dengan kuat atau mengerang kesakitan. Berdehem ni itu berdehem. Ketawa ni gelak lah kan, gelak. Menangis dengan kuat ataupun mengerang, mengerang sakit macam tu, sakit sangat lah kan. Okey, tak boleh mengerang sampai orang boleh dengar kita punya mengerang tu, menangis. Memang ada orang yang dia menangis ketika solat sebab dia takut dosa-dosa dia, tapi janganlah kita ni menangis sampai berbunyi pula. Menangis sampai macam tu sekali kan, tak boleh. Kalau kita nak menangis pun sekadar mengalirkan air mata. Okey, ketawa tak sewajarnya lah ketawa ketika solat, tak ada benda pun yang kelakar sebenarnya kan. Masa kita nak solat, bila kita nak solat, sebelum solat tu lagi dah kena fokus
Kita nak menghadap dengan Allah kan. Katalah kalau kita nak pergi interview sekalipun kan, kita nak masuk bilik tu kan, kita serius kan, fokus. Macam tu juga dengan Allah. Cumanya Allah ni kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak, kena fokus ya. So, jangan duk gelak-gelak lah. Berdehem ni ke kita nak habaq ke orang kan, kita tengah semayang. Tak maulah. Okey, bila semayang tu khusyuk dan juga fokus. Okey, 7, bergerak 3 kali berturut-turut. Kadang-kadang anak-anak pelajar ni waktu program jom sekolah dekat solat, dekat sekolah tu kan, jom solat tu, Ustazah tengok, ya Allah, time solat lah yang paling masa itulah gatai telinga, gatai kepala, gatai hidung, semua dia nak gatai kan. Waktu tak solat tak gatai pun. Okey, Ustazah tak boleh nak garu ke waktu solat ni? Boleh. Okey, janganlah tahan pula kan, sat lagi kencin pula kan, tahan gatai ke apa. Okey, so macam mana cara dia? Okey, kalau gatai dekat pipi, okey, naikkan tangan pelan-pelan, sekali, 2 kali, cukuplah, janganlah garu sungguh-sungguh hati tu nak. Kena jaga juga kita punya pergerakan. Okey, jangan melebihi jangan sampai 3 kali berturut-turut. Okey, so saya ulang balik, meninggalkan salah satu rukun solat. Sekali lagi kita bincang, rukun solat ada 13. Kalau kita tinggalkan salah satu, okey, batal solat kita. Yang kedua, terbuka aurat dengan sengaja. Okey, kena cek baliklah nanti macam mana pakaian kita ketika menunaikan solat. Yang ketiga, makan atau minum. Sebab tu sebelum solat, waktu kita berwuduk tu, bersihkan mulut kita, bersih-bersih, kumur bersih-bersih. Okey. Yang keempat, berpaling dada dari arah kiblat. Tolong jaga, tolong jaga dada kita dari arah kiblat. Jangan pusing-pusing, jangan bergerak-gerak. Okey, yang kelima, terkena najis pada badan, pakaian ataupun tempat solat kita. Sedangkan sebelum solat kita dah cek dah, semua dah clear, bersih. Okey, yang keenam, berdehem. Okey, ketawa, menangis dengan kuat ataupun mengerang kesakitan. Okey. Dan yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. So kena jaga pergerakan lah. Okey, waktu kita solat. Okey, so yang ni yang Ustazah nak fokus sangat, rukun solat. Kita ada 13 rukun solat. Okey, yang pertama sekali kita lafaz niat. Niat kita ni bergantunglah kepada solat apa yang kita nak tunaikan pada masa itu. Kalau subuh, niat subuh lah. Kalau zuhur, niat zuhur. Macam tu jugalah. Seterusnya asar, maghrib dan juga isyak. Jangan suka-suka hati nak tukar-tukar. Ustazah, macam banyaklah solat zuhur ni 4 rakaat. Saya nak niat solat subuh lah 2 saja, tak boleh. Okey, Allah dah tetapkan dah 5 tu, waktu dia macam tu juga dengan niat. Okey, so ikut niat yang betul lah, berdasarkan waktu solat. Okey, yang kedua, takbiratul ihram. Okey. Okey, so kita refer pada gambar. So ini takbiratul ihram. Okey, kalau awak tengok, anak-anak pelajar boleh tengok gambar yang pakai baju hijau tu. Okey, itu adalah cara takbiratul ihram untuk lelaki. Okey, so ibu jari ni letakkan di bawah anak telinga. Okey, so letak ibu jari di bawah anak telinga. So angkat takbirlah beserta dengan lafaz Allahu Akbar. Okey, so itu takbiratul ihram. So boleh tengok juga yang gambar warna pink tu, sebelah tu orang perempuan nak solat, tapi itu bukanlah pakaian solat yang betul, Kalau pakaian solat yang betul, kita tak boleh pakai yang jarang macam tu. Okey, so yang ni dia nak tunjuk contoh macam mana kedudukan tangan ketika angkat takbiratul ihram. Okey, so untuk orang perempuan, bawah telekung tu kita boleh nampak angkat tangan kita tu. Okey, bawah saja daripada itu. Okey, so itu cara untuk takbiratul ihram. Ingat dengan lafaz Allahu Akbar. Okey, berdiri betul bagi yang kuasa. Ustazah, kuasa apa tu? Maksudnya kuasa untuk berdirilah. Kalau kita ni mampu untuk berdiri, maka berdirilah dengan betul. Ustazah, kalau saya sakit kaki, tak payah solat ke? Saya tak mampu berdiri? Tidak. Masih kena solat. Untuk orang yang sakit, kita ada
tata cara solat ketika sakit. Yang tu tajuk lain lah. Okey, tapi hari ni nak fokus kepada rukun solat. Berdiri betul bagi yang berkuasa. Maksudnya kuasa kat sini orang yang mampu berdiri betul. Lelaki ke, perempuan ke, solat seorang ke, solat berjemaah ke, okey, berdiri betul. Okey, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Okey, saya pernah pergi satu sekolah nah. Okey, baca Al-Fatihah. Ustazah, kami tak hafal Al-Fatihah. Alham boleh? Alham kami tahu. Sama saja. Nah, Al-Fatihah ke Alham ke, bacalah. Baca elok-elok. Mula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Okey, Ustazah, surah-surah lepas Fatihah tu kena baca. Kalau nak baca, boleh baca. Tapi kalau tak hafal, Ustazah, saya dalam tebal-tebal Al-Quran tu saya boleh baca Al-Fatihah saja. Tak apa, Al-Fatihah pun dah cukup. Okey, sebab surah selepas Al-Fatihah tu hukumnya sunat. Okey, so membaca Al-Fatihah. Okey, yang kelima, rukuk serta tumak-ninah. Ustazah, apa dia tumak-ninah tu? Tumak-ninah ialah berhenti sekejap lepas kita baca bacaan rukuk tu. Okey, sekadar membaca subhanallah. Ustazah, kenapa kena ada tumak-ninah ni? Okey, macam ni. Solat ni ialah waktu, orang kata apa? Me time kita dengan Allah. Waktu kita berdua-duaan dengan Allah. Jadi, kan waktu kita berdua-duaan dengan Allah itu adalah satu-satunya masa yang kita nak ambil, kita nak bertenang, kita nak mengadu, kita nak berdoa dengan Allah. Jadi tak seronok kalau kita solat dalam orang kata apa? Dalam suasana yang kelang-kabut. Macam Charlie Chaplin. Pernah tengok tak Charlie Chaplin? Kan dia kelang-kabut macam tu kan? Jadi kita tak mau kita solat macam tu. Okey, so sebab tu kena ada tumak-ninah. Okey, Ustazah nak tunjuk. Okey, ini dia gambar rukuk yang betul. Okey, boleh tengok dekat situ, badan kita kena bongkok tu sampai membentuk 90 darjah. Okey, Ustazah, tua dah, sakit tak boleh dah, nak pi hak ni lah paling last 45 darjah. Tak apa. Tapi kalau kita muda dan kita mampu, kena rukuk dengan betul 90 darjah. So macam mana nak tahu rukuk kita tu betul 90 darjah? First kita kena tengok kedudukan tangan kita. Letak tangan dekat lutut. So boleh tengok situ, tangan di kepala lutut. Tapi kalau orang perempuan, dia jangan kembang sangat tangan tu. Okey, kepit sikit. Dan mata kita, pandangan mata kita hala ke tempat sujud. Macam itulah, belakang kita kena rata, kaki kita tegak macam tu. So kita akan dapat buat sudut 90 darjah melalui rukuk tu. Okey, so kena cek balik kita punya cara rukuk. Baca bacaan rukuk dan juga tumak-ninah. Jangan lupa jangan duk kelang-kabut masa solat. Okey? Okey, yang keenam, i'tidal. I'tidal serta tumak-ninah. I'tidal ni bangun daripada sujud, samalah macam takbiratul ihram tu kan. Baca bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berhenti sat. Okey, tumak-ninah. Pentinglah tumak-ninah. Ada orang dia tak ambil kisah tumak-ninah. Okey, so kena tahu tumak-ninah termasuk dalam rukun solat. Kalau kita ingat sebelum slide ni tadi, saya dah sebut dah perkara yang membatalkan solat, meninggalkan salah satu daripada rukun solat kan. So itu dia, kalau kita tinggal tumak-ninah, solat kita tidak sah. Okey, seterusnya sujud. Okey, yang ni saya nak tengok. Okey, sujud, make sure kita punya anggota sujud mula daripada dahi, hidung kena cecah juga ke sejadah kita, kemudian tapak tangan, lutut, dan yang paling penting selalu orang buat salah. Okey, boleh tengok kat sini kedudukan kaki ketika sujud. Jari kaki kita tu kena cecah ke sejadah kita tu. Kalau kita tengok kat situ, yang salah tu kan, dia terkangkang macam tu. Ada yang lipat pula kaki dua bertemu kan. Tak mau. Ada yang kaki satu masuk dalam, kaki duduk luar. Tak mau. Ya, bila kita sujud, make sure kita punya jari kaki tu cecah sejadah. Itu adalah kedudukan kaki yang betul ketika sujud. Biasa orang duk buat salah waktu sujud ni bahagian kaki lah. Okey, dan juga kadang-kadang dia tak letak hidung dia atas sejadah. Okey, so cek balik. Dan juga lepas habis baca bacaan sujud, jangan lupa apa dia? Yes, tumak-ninah.
Okey, yang ke-8 duduk antara dua sujud. Habis sujud, okey, bangun duduk antara dua sujud. Okey, pun sama juga kebiasaannya orang buat salah dengan kedudukan kaki. Okey, so boleh tengok dekat sini ni, kita duduk, nama duduk ni ialah duduk iftirash. Kita duduk atas kaki kiri dan tegakkan kaki kanan kita tu. Boleh tengok dekat gambar tu nah. Okey. Ada juga yang duduk macam gambar yang sebelah tu. Tapi yang sebenarnya ialah duduk iftirash macam ni lah. Punggung kita tu letak atas kaki kiri dan tegakkan kaki kanan kita. Ustazah sakit lutut Ustazah. Cubalah, kena cuba. Okey, pelan-pelan. Okey, setakatnya kita mampu. Okey. Okey, dan jangan lupa tomak ninah. Okey, duduk tahiyat akhir serta tomak ninah. Duduk tahiyat akhir ni dia special sikit. Letaklah punggung kita tu atas sejadah tu. Tak ada dah sebab lama kan. Okey. Duduk tahiyat akhir serta tomak ninah, membaca tahiyat akhir, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi salam yang pertama. Okey, kan kita dah habis dah baca kan tahiyat akhir tu. Okey, beri salam yang pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu adalah rukun. Ustazah tak bagi salam yang kedua, nak hadap belah kiri tu tak apa ke? Tak apa. Tak ada masalah. Tapi salam yang pertama tu wajib. Okey, dan yang ke-13 yang tak akhir sekali, tertib. Apa dia tertib ni? Ikut terutan lah. Mesti niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang kuasa. Okey, so tertib lah. Tak boleh lah niat, lepas niat turun nak sujud, lepas tu naik balik rukuk, tak boleh. Dia jadi batal lah solat kita, tidak sah. Okey, so tertib ni ikut terutan bermula daripada niat kita. Okey, so Ustazah ulang balik, rukun solat ada 13. Rukun ni ialah benda yang kita kena buat. 13 perkara ni kita kena ikut. Okey, yang pertama apa dia? Niat ikut waktu solat kita. Kalau subuh, niat subuh lah. Kalau zuhur, niat zuhur. Okey, dan yang kedua takbiratul ihram. Angkat takbir. Kalau tadi Ustazah dah tunjuk gambar kan, lelaki ni, ibu jari ni letak bawah anak telinga tu. Okey, yang perempuan dalam telekung, tak payahlah nak keluarkan tangan kan. Okey, bawah macam tu, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri betul bagi yang berkuasa. Maksudnya bagi yang mampu, dia tak ada sakit apa-apa. Ustazah sakit gigi boleh berdiri. Silalah berdiri. Okey. Kemudian membaca Al-Fatihah. Okey, sebab tu di sekolah Ustazah sangat tekankan anak-anak ni tolong betulkan Al-Fatihah. Okey, sebab membaca Al-Fatihah adalah perkara rukun. Okey, mula daripada basmalah tu, bismillahirrahmanirrahim tu sampailah habis. Okey, yang kelima, rukun solat, rukuk. Tadi Ustazah pun dah tunjuk gambar dah macam mana dia punya sudut. Okey, rukuk beserta tomak ninah. Ustazah ulang, tomak ninah ialah berhenti seketika sekadar membaca subhanallah. Lepas habis dah kita baca bacaan rukuk tu. Okey, so tomak ninah. Bangun daripada rukuk, kita ada i'tidal pun serta tomak ninah. Okey, habis i'tidal kita turun sujud serta tomak ninah juga. Okey, habis bacaan sujud dan kita dah tomak ninah, kita bangun duduk antara dua sujud dan jangan lupa tomak ninah juga. Okey, so duduk tahiyat akhir serta tomak ninah, membaca tahiyat akhir, berselawat ke atas Nabi, memberi salam yang pertama, tertib. Okey, ada anak murid tanya, Ustazah sebut tahiyat akhir saja, tahiyat awal Ustazah tak sebut pun. Tahiyat awal tu bukan rukun ke? Ya, tahiyat awal bukan rukun. Nanti insya-Allah kalau sampai slot kita yang seterusnya, nanti Ustazah akan bincang pasal sunat, perkara sunat ketika solat juga. Dia ada banyak. Okey, dan Ustazah nak sebut juga tahiyat awal merupakan sunat. Kalau kita tertinggal tak buat tahiyat awal, sah tak solat kita? Sah, cumanya kita digalakkan
Okey, disunatkan untuk buat sujud sahwi. Nanti yang tu Ustazah akan bincang dalam slot yang seterusnya. Okey. So itu tahiyat awal. Okey, untuk rukun ni tahiyat akhir sahaja. Duduk dia, bacaan dia, okey, dan juga selawat dia. Dan jangan lupa yang ke-12, memberi salam yang pertama. Okey, memberi salam yang pertama dan yang terakhir sekali tertib. Apa dia tertib ni? Ikut turutan. Okey, yang satulah, yang dua-dualah, yang tiga. Mesti ikut turutan. Apa jadi kalau kita tak ikut turutan? Ya, solat kita tidak sah, ya, solat kita batal. Okey? Okey, apa dia hikmah solat ni? Kenapa Allah suruh kita solat? Apa kebaikan dia? Okey, yang pertama, kita bersatu padu dan bekerja sama. Terutamanya kalaulah kita mengerjakan solat secara berjemaah. Tapi musim-musim COVID, PKP ni, kita tak boleh berjemaah ramai-ramai sangat kan. Kalau kita pergi berjemaah pun ada orang kata apa, SOP yang kita kena patuhi. Okey. So yang kedua, mengukuhkan iman. Okey, sebab apa? Solat ni merupakan orang kata apa? Perkara yang pertama Allah akan hisab bila di akhirat nanti. So itu yang menunjukkan keimanan kita. Biarlah kita ni baik macam mana pun, bersedekah banyak macam mana pun, tapi kalau kita tak solat, memang tak ada apalah. Okey, yang ketiga, hikmah solat ni dikasihi Allah. Kalau kita tengok pertama sekali, pengertian solat, apa dia? Berdoa, kan? Doa, solat itu doa. Dan macam saya kata tadi, solat tu adalah me time kita dengan Allah. Kita berdua saja dengan Allah. Kita boleh mengadu, kita boleh bercerita kesusahan kita ke, keseronokan ke, kita punya rasa syukur ke, itu adalah masa kita dengan Allah. Okey? Keempat, terhindar daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Okey, so solat yang khusyuk, solat yang diterima Allah, akan beri kesan kepada orang itu. So dia akan jadi orang yang baik, dia akan jadi orang yang tertib, dia akan jadi orang yang berdisiplin. So ada orang tanya saya, Ustazah, kalau macam mana dia ni solat tapi duk jahat lagu tu juga? So kena cek balik solat kita. Ada benda yang tak kena dengan solat kita. Sebab kalau kita buat solat, kalau kita menunaikan solat tu dengan khusyuk, kita jaga rukun-rukun solat, kita jaga sunat dia apa semua, bermula daripada wuduk, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih baik. Okey, bijak mengeimbangi kepentingan duniawi dan ukhrawi. Nabi kata apa? Dia nak suruh kita ni bekerja seolah-olah kita ni hidup 1000 tahun. Dan Nabi pun nak suruh kita beribadat seolah-olah kita nak mati esok hari. Jadi kita hidup dekat dunia ni kena pandai. Kena pandai seimbangkan apa kita punya kepentingan hidup dekat dunia dan apa yang kita nak kejar akhirat kita tu. Sebab kita punya objektif kehidupan kita di dunia ni adalah penghabisan kita di akhirat nanti. Okey, hak ni yang paling saya suka. Okey, hikmah solat memberi ketenangan jiwa. Macam saya dah ulang-ulang banyak kali. Sebab apa? Sebab solat adalah me time kita dengan Allah. Jadi kita tenang bila kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, susah hati kan, dalam doa kita tu macam-macam kita nak habaq dengan Allah. Macam kita duk mengadu dengan mak kan. So solat ni dapat bagi ketenangan jiwa pada kita sebab kita minta semua dengan Allah. Okey, orang yang solat juga akhirnya dia suka membantu dan memberi pertolongan. Orang yang dia solat ni, okey, orang yang jaga solat, orang yang solat dengan khusyuk, dia punya orang kata apa, sifat luaran dia tu akan bagi kesan pada dia. Dia tak boleh tengok orang yang susah, dia akan sedia untuk membantu. Tak perlu kita nak minta tolong pun dia dah dahulukan bantuan. Okey, orang yang solat dia menghayati sifat-sifat mahmudah. Dia automatik, kalau dia jaga solat, dia orang yang baik, dia akan jadi yang pertama sekali orang yang berdisiplin. Sebab apa? 5 waktu solat kita ni, kan, kita hanya ada panduan azan saja kan. Kalau anak-anak dekat rumah kadang-kadang mak hingak juga kan, semayang. Tapi kalau yang dah besar ni tak ada siapa pun yang orang kata apa yang akan pantau kita nak solat ke, kita tak mau solat ke, terpulang kan. Tak ada, Allah tak hadirkan malaikat tu duduk depan kita pegang rotan waktu solat kan, tak ada. Jadi kalau kita tak solat pun ada orang tahu, tak ada juga.
Okey. So jadi automatik kita akan jadi orang yang berdisiplin. Masuk dah azan ni. Kena solat. Ambil wuduk terus solat. Okey, solat awal waktu. Seterusnya berakhlak mulia. Bila kita solat ni kita jadi takut nak buat jahat. Automatik kita akan jaga mulut kita. Kadang-kadang anak-anak dekat sekolah kan, Allah minta maaf ustazah sebut selalu sangat kan duk mencarut, duk sebut binatang yang haiwan-haiwan yang tak sepatutnya kan. Siapa heran juga haiwan-haiwan tu disebut di sekolah sedangkan semua yang berada di sekolah tu adalah manusia kan. Jadi sebab itulah kena jaga solat kita dan sebut benda-benda perkataan yang Allah, ustazah pun malu juga. Ustazahnya dengar pun ustazah jadi malu. Belum lagi ustazah sebut kan. Tapi kadang-kadang anak-anak ni pandai. Bila ustazah sebut dia kata ustazah tak boleh sebut berdosa. Kalau depa sebut tak apa, ustazah tak boleh sebut. Tak maulah. Okey, berakhlak mulia ni semua sekali perbuatan kita sama juga dengan lisan kita. Okey, dan last sekali hikmah solat. Okey, banyak sebenarnya tapi yang hari ni yang ustazah nak fokus yang ni. Okey, dikurniakan hidayah. Hidayah sebenarnya. Bukanlah ustazah kalau saya semayang saya dapat bini nama Hidayah ke? Tak, bukan maksudnya. Tu maksud dia. Ada juga kan orang yang dapat isteri nama Hidayah. Tapi hidayah ni ialah nur ataupun cahaya ataupun kita kata apa? Allah bagi petunjuk pada kita. Kalau kita ni orang yang tak berapa nak elok, bila kita solat, kita khusyuk, kita betul-betul serahkan diri pada Allah, Allah bagi hidayah. So macam mana kita nak tahu kita dapat hidayah? Yang tadilah kita tengok balik belah atas dia tu. Kita akan jadi orang yang berakhlak mulia. Kita akan mula jaga tutur kata kita akan mula jaga tangan, jaga telinga, jaga mata, jaga kaki. Bila kita nak buat something je kita aku ni orang semayang ni berdoa dengan Allah takkan nak pi kelab malam. Macam itulah contoh kan. Baru je kita nak buka laptop ke nak buka telefon ke nak tengok laman web yang tak sepatutnya. Aku ni sat lagi nak solat, nanti Allah mesti tengok perbuatan aku ni. Terus kita tutup. Macam itulah. Okey. So itu adalah tanda-tanda kita dapat hidayah bila kita mula berhenti buat benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. So itu dia di antara. Janganlah kata ustazah ni je lah hikmah solat. Tak, banyak lagi sebenarnya hikmah solat dalam kehidupan. Tapi hak ni yang ustazah nak fokus kepada anak-anak semua. Okey. Tu dia gambar tu ustazah nak share. Nampak tak orang tu sebenarnya dia menghembuskan nafas. Dia meninggal dunia dalam solat. Okey, Allahu akbar. Seronok noh. Solat banyak juga sebenarnya kita ustazah pun ada tengok video-video yang orang share dekat WhatsApp group ke, dekat YouTube ke kan. Tengah duk sujud kan, solat jemaah orang dah bangun dah. Tiba-tiba seorang tak bangun. Bila pergi cek pasal apa, dah tak ada dah. Seronok nah mati waktu solat. Okey, matinya baik. Kita kena minta lah. Okey, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku pengakhiran yang baik. Okey. Okey, untuk yang sikit sebelum saya tamatkan perkongsian ataupun kelas untuk hari ini. Okey, sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian pakaian ketika sekolah. Kenapa saya fokus sekolah ni? Sebab mudah nak solat, terutamanya anak-anak lelaki. Okey, mudah nak solat kalau kita jaga kebersihan, pakaian kita waktu sekolah. Mudah nak solat. Habis saja sekolah pukul 2 tu boleh terus menunaikan solat zuhur. Ataupun ustazah suka pesan dekat anak-anak ustazah kalau waktu rehat tu seboleh-bolehnya pergi menunaikan solat sunat duha. Okey, bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan surau sekolah. Kadang-kadang kan tengok dekat surau sekolah, Allah sedih sangat. Bawah sejadah, bawah kapet tu ada pembungkus gula-gula, lastero, macam-macam lah dekat tu kan. Okey, so tolonglah jaga kebersihan. Kita solat dekat situ, kita nak rasa seronok, kita nak bersih apa semua, so tolong jaga kebersihan. Dan last sekali, berusaha memahami bacaan dalam solat. Kita ni dilahirkan sebagai orang Melayu. Kan bahasa perantaraan kita tiap-tiap hari adalah bahasa Melayu. Adalah di antara kita tak ramai yang boleh berbahasa Arab. Dan waktu kita berkomunikasi ataupun solat, kita guna bahasa Arab. Jadi seboleh-bolehnya kita kena tahulah apa dia lafaz-lafaz dalam solat tu.
apa dia yang kita nak cakap dengan Allah tu. So kena faham juga, janganlah main solat saja Allahu Akbar. Bila ustazah tanya apa dia maksud Allahu Akbar, semua paling simple Allahu Akbar tu pun kita tak tahu kan, sekurang-kurangnya kena tahulah. Okey, surah Al-Fatihah tu kena tahu maksud dia. Ustazah, susah lah ustazah bahasa Arab. Jangan jadikan benda tu sebagai alasan. Ada banyaklah ni kan nasyid kan, senandung Al-Fatihah. Boleh tahu daripada situ. Okey? Rasanya sampai situ saja perkongsian ustazah untuk hari ini, unit 1. Okey, insya-Allah kalau ada kelapangan, ustazah akan berada lagi di sini untuk sambung solat fardu unit 2, dan kita akan bincang lagi yang tadi ustazah sebut, perkara-perkara sunat semua. Okey. Untuk anak-anak semua, kalau rasanya mana lompong-lompong solat tak cukup 5 tu, boleh mulalah hari ini, cukupkan. Okey, cukupkan solat kita yang 5 waktu. Okey, sekian dahulu daripada ustazah. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.